forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Seri Mahzil bin Khalid terhadap Sanusi yang berkata PN yakin sapu 33 daripada 36 kerusi DUN Kedah. Okey, selepas itu di akhir kita komen macam biasa. 60 tahun merintah pun, saya ingat walaupun UMNO kekal dengan perjuangannya Melayu, agama, bangsa dan negara, dia punya terasnya di situ, tapi saya tengok penglibatan kaum-kaum lain tidak dihalang. Ya. Kan orang nak berniaga ke, orang nak pergi belajar tinggi ke, orang nak buat bisnes ke, orang nak jadi profesional ke, saya ingat tak ada halangan. Dan hari ini bila BN datang sekali lagi dengan Pakatan Harapan, saya tak nampak kata kita nak kena jadi kehilang entiti kita. Kita kekal dengan entiti kita. Cuma kita bergabung dengan sebuah organisasi baru yang namanya Pakatan Harapan. Perjuangan masih kekal dengan UMNO dan idealis di sini adalah perjuangan UMNO itu adalah perjuangan untuk agama, bangsa dan negara. Ya, baru-baru ni adalah kawan kita Abang Nusi. Abang Nusi ni dia cakap, dia kata Kompom 360. Lepas tu duduk seminggu lepas tu dia kata 33 pula kan. So keyakinan, confident level dia tu sangat-sangat orang kata tinggi kan. Jadi Datuk Seri, takkan kita ni nak masuk ni nak tanding pilihan raya ni. Nak kalah ni. Tu yang 2-3 hari lepas. Risau Datuk Seri. Tu yang 2-3 hari lepas saya kata kita bukan batang pisang. Dia tajuk dia macam ni. Dia tajuk macam ni. 36 DUN. 36 DUN ada. Sekarang ni itu hari 2018. PH sendiri pun menang actually 18 kursi. Atas PH tau. Tapi PH menang 18 kursi. Cuma kemudiannya bersatu 5 kursi itu keluar. Kemudian UMNO 1 keluar. And then daripada Pakatan Harapan pun 2 orang keluar. Tapi original PH menang tu 18. And then BN menang 3. Kita akui lah waktu tu BN lemah. Tapi maknanya PH dah ada 18. Tapi keluar 5. Masih ada lagi 13 kursi yang menang tu. Jadi maksud saya kena lihat daripada data yang ada. Dia tak boleh kata atas macam tu. Kemudian daripada situ tumpuan daripada DUN, daripada utara sampai ke selatan, kita boleh tengoklah. Mungkin pun Datuk pun sebut tadi Brother Nusi nak buat pilihan raya bulan 7. Jadi kita boleh tengoklah tiap-tiap DUN tu. Dan ada usaha yang dibuat dan saya punya keyakinan tinggi bahawa jumlah ayak bah ataupun ombak besar itu dia tidak seombak itu nak sampai kepada Jun atau Julai. Jadi kita balik kepada dalam keadaan yang biasa. Dan ini perlawanan di antara BN dan juga BNPH. Dia akhirnya akan ada parti-parti bergabung. Jadi bila parti bergabung dan parti-parti yang bergabung ni akhirnya dia mencari sesuatu entiti baru. Optik dia apa? Naratif dia apa untuk rakyat? Sebab orang tu semua pun ada pengalaman nak membina sebuah negara bangsa. Jadi nak membina sebuah negara bukan soalnya kita bercakap. Kan, soal bercakap, tapi kita kena duduk dalam satu gabungan yang besar macam ni. Kita duduk, kita bincang. Jadi sebab tu kalau brother kita tu, saya tengok dalam konteks ni dia bercakap seorang-seorang lah. Dia cakap seorang-seorang. Jadi dia bercakap pasal kisah peraturan, dia cakap pasal kisah dengan federal, dia cakap pasal dengan Yang Maklumat Perdana Menteri, tak boleh pergi 5, tak boleh pergi mana, tak boleh pergi Kementerian Majlis Kewangan Negara. Jadi saya fikir ada banyak benda lagi lah yang nak dipikirkan. Kalau kita nak cakap pasal perindustrian contohnya kan, nak cakap pasal foreign direct investment, kita cakaplah dengan
MITI. Kalau nak cakap pasal tourism, pelancongan, kita cakaplah dengan Kementerian Pelancongan. Kalau kita nak cakap pasal berkaitan dengan infrastruktur negeri, jalan ke, ayak ke apa, dia ada Menteri JKR, dia ada Menteri EPU. Kan? Jadi ada banyak benda yang sebenarnya boleh diselesaikan di peringkat kerajaan negeri dan kementerian. Adakah kita dulu? Itu trust dia adalah tim kita. Tim kita yakin dengan apa yang kita nak buat. Kemudian modus operandi. Kita punya gerakan tu apa dia? 1, 2, 3, 4. Kita pun tak boleh bincang di sinilah benda yang kita nak strategi itu. Tapi kita ada 1, 2, 3, 4. Yang ketiganya, kita punya sudah tentulah Datuk dengan Datuk Saiful yang menjaga komunikasi dan media, nak kena sebarkan selepas ni apa benda yang kita. Kemudian yang keempatnya adalah New Deal. Apa tawaran yang ada? Yang ada. Dari situ kita kena ada jentera kita di bawah. Dan saya tak fikir kata orang Kedah ni berada pada tahap yang ekstrim. Tak ada. Orang Kedah ni sebenarnya negeri yang swing state. Maksud saya, dia boleh beralih. Dia beralih daripada satu masa dulu daripada UMNO, dia beralih kepada PKR tahun 1999. Hampir kalah Barisan Nasional apabila pada waktu itu Datuk Seri Anwar telah keluar daripada, dipecat daripada UMNO tahun 98. 99 election tu saya ingat banyak. Saya di Padang Terap pun masa tu Parlimen kalah, dua-dua pun kalah. Jadi lepas tu datang pula 208 Kedah jatuh kepada PAS, pada Pakatan Rakyat, kepada Pakatan Rakyat pada waktu itu. Dan selepas itu dia swing balik kepada Barisan Nasional. Jadi orang Kedah ni pada saya, dia ada penyokong Barisan Nasional dan PH, dan dia ada penyokong PAS ataupun PN lah. Dan tapi majoriti yang ada di luar tu adalah mereka yang membuat keputusan. Dan keputusannya yang pada waktu baru-baru ni dia buat keputusan berasaskan persepsi. Yang 2015. Dan perkara itu dia tengah tengok, dia tengah baca, dia tengah halusi. Di luar sana ramai orang telah menghalusi seperti Datuk Wira Mahfuz sebut tadi. Orang tengok apa dia yang ada di sebelah sana. Waktu tu PN dan BN dan PH sama-sama berlumba nak tubuh kerajaan persekutuan. Jadi kita try. Okey, try dapat between PN dan PH. BN jatuh sikit lah. Tapi Tuhan takdirkan yang jadi kerajaan persekutuan tu PH. Campur dengan BN. Dan PN tak dapat. Jadi benda dia nak datang pilihan negeri ni, dia tak ada dah untuk assessment nak buat kerajaan. Sebab kamu dah jadi kerajaan, jadi pembangkang, sana dah jadi federal di Putrajaya. So rakyat choose sama ada nak duduk di PH ataupun nak pergi balik kepada PN. Saya tak fikir untuk 5 tahun akan datang kita akan berada dalam keadaan yang tak menentu. Lebih baiklah kita pergi kepada istilah yang Datuk sebut awal-awal tadi, kalih bagi sama. Kalih bagi sama maknanya kalih bagi sama dengan federal. Tanah pun kita beli tanah, ambil duit daripada persekutuan, daripada MOF. Kemudian foreign direct investment melalui MITI, Kementerian Perdagangan. Lepas tu barulah kita duduk sekali concurrent issue, duduk sekali negeri dan itu. Pelancongan di Langkawi sama juga. Melalui LADA. Kalau projek-projek persekutuan, dulu saya jaga Kementerian Lok Bandar. Jalan raya apa semua di atas Kementerian Lok Bandar. Kemudian barulah bincang dengan state, okey kami nak pakai jalan, kami nak buat 25 km, boleh tak tolong buat ekoya tanah. Itu state punya urusan. Maknanya federal ada banyak urusan, kerajaan persekutuan ada banyak urusan yang di negeri Kedah ni. Jadi maknanya kalaulah kita kalih bagi sama, apa pasal masalahnya? Tak ada masalah. Lagi mudah. Kalih lah. Kita nak supaya rakyat Kedah yang ada di Kedah ni, kita dapat memahami. Tidak ada niat untuk memberi satu gambaran yang salah kepada sesiapa pun. Tetapi yang kita nak ialah rakyat Kedah memahami bahawa pada waktu ini
Yang terbaiknya kita mencari jalan untuk membentuk sebuah kerajaan negeri yang aspirasi negeri itu tidak pun bertentangan dengan kerajaan persekutuan yang ada. Dan dengan niat itu, dengan tujuan itu, sama ada mereka nelayan, sama ada mereka pesawah, sama ada mereka penoreh getah ataupun kelapa sawit, sama ada mereka di kalangan pekerja kilang, orang berniaga pasar malam, kontraktor kelas F, kaki tangan kerajaan, dan sampailah kepada ahli perniagaan yang besar, profesional dan teknokrat orang Kedah ni yang jumlahnya lebih kurang 2 juta, 2.3 juta dan pengundinya lebih kurang 1.5 juta, memahami bahawa kita berhasrat untuk membantu rakyat secara keseluruhannya bersama atas Barisan Nasional, atas Pakatan Harapan. Kita combine, kita combine bersama. Yang Datuk Wira Mahfuz sebut tadi, awalnya mungkin kita kekok, tapi kita boleh, dan kita harap rakyat akhirnya dapat faham hasrat dan niat ini. Rakyat dapat faham, kita negara ni setuju tak setuju, ni negara yang multiracial, dan kita duduk pun nak combine semua orang untuk membawa satu aliran pemikiran dan kerajaan yang pada saya membantu, dan yakinlah bahawa bukan sesuatu kesatuan ataupun penyatuan yang sia-sia atas nama perpaduan ini. Okey tuan-tuan, komen saya lah, respon saya rasa insya-Allah rakyat Kedah ni bukan yang jenis ekstrim, dia akan bertukar-tukar. So bila dia orang akan nampak kebaikan yang telah dibuatkan, yang telah dibuat oleh kerajaan perpaduan, yang apa yang Anwar tunjukkan dengan imej bila Islam, yang sukakan kepada Islam, yang terbaru Datuk Seri Anwar pergi Mulai, semua ni rakyat nampak. So dengan kerajaan Anwar Ibrahim memberi bantuan kat Kedah, terutama mereka yang mengusahakan tanaman padi ni. So maksud dia bukan Datuk macam PN kita tahu Syed Bukhari ada isu yang berkenaan bagi derma 200 juta kepada PN yang akan yang Muhyiddin kena dakwa, dan Datuk Seri Anwar pula meminta 50 juta. Duit tu bukan masuk dekat PKR, memberi kepada kebanyakan rakyat Kedah lah yang menanam padi ni. So kita berharap rakyat Kedah membuka mata lah, dia terus menyokong pimpinan Sanusi di Kedah ni, yang kita tahu mulut dia ni tak ada insurans punya, yang kena saman dengan Anwar Ibrahim. Okey, demi kebaikan semua, demi kemajuan Kedah, minta rakyat Kedah semua menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan PMX kita Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.